A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunyad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Baik, kita sambung pada kaedah yang berikutnya muslim-muslimat, iaitu pada kaedah yang ke-16. Baik, kaedah yang ke-16 ini Syekh sebutkan walaysa wajibun bil iqtidari wala muharramun ma'attirari. Kaedah yang ke-12 ini maksudnya adalah walaysa wajibun, dan tidak adalah perkara tersebut menjadi wajib bila iqtidari, maksudnya tanpa ada kemampuan. Dalam arti kata lain, kemampuan, tidak ada capability untuk melakukan sesuatu akan menyebabkan kewajipan itu tidak ada. Wala muharramun, dan tidak ada perkara yang diharamkan ma'attirari, dalam keadaan terpaksa. Baik, sedikit perincian berkenaan dengan kaedah ini. Dalam syariat kita, perkara yang dilarang itu dapat dibahagikan kepada dua bahagian. Satu yang kita sebut sebagai perkara yang diharamkan secara jazam, maksudnya secara pasti, secara tak boleh tidak kena buat juga, tak boleh tidak kena elakkan juga, kita panggil sebagai haram. Dan perkara yang dilarang itu tidak dibuat secara jazam, maksudnya ada ruang-ruang lagi yang seorang itu boleh lakukan dan syarat tidaklah begitu keras dalam menghalang perbuatan tersebut, kita panggil sebagai makruh. Jadi perkara ini kita sebutkan walaysa wajibun bil iqtidari, tidak ada kemampuan bila seseorang itu lemah untuk melakukan, tidak ada kewajipan apabila seseorang itu lemah ataupun tidak mampu untuk buat. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, keratan firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak sekali-kali membebankan satu-satu jiwa itu melainkan apa yang dia mampu untuk buat. Itu satu. Maksudnya katalah dia tidak mampu untuk bangkit, maka bangkit untuk mengerjakan tersebut, ataupun dia tidak mampu untuk melaksanakan, contohnya dalam puasa, kalau dia puasa akan menyebabkan diri dia mudarat, contohnya macam gastrik kronik, tak boleh menahan lapar yang secara berpanjangan, maka tidak ada kewajipan untuk dia melaksanakan puasa, dan benda tersebut akan digantikan dengan perkara lain. Itu bahagian wajib. Wala muharramun ma'tirari, yang kita sebutkan tadi, perkara yang Allah Ta'ala haramkan ini ada dua. Satu, perkara yang Allah Ta'ala larang ini ada dua. Satu, bentuknya adalah haram. Yang kedua adalah kita panggil makruh. Jadi ad-darurah, kita boleh sebutkan ad-darurah tubihul muharramat. Perkara darurat ataupun perkara yang sangat kritikal, kalau kita tak buat akan menyebabkan kebinasaan ataupun kemusnahan, akan menyebabkan perkara haram itu diizinkan syarak. Contoh yang kita sebutkan tadilah. Ini pula perkara yang mungkin baru daripada perkara yang tadi tu, pada kaedah yang ke-15 adalah hajat akan menyebabkan tubihul makruh. Tadi darurat akan menyebabkan kita boleh melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Ini pula al-hajat, kita dah sebutkan tadi hajat, perkara yang kalau benda tersebut tidak ada pada kita akan menyebabkan kita rasa susah. Ini pula hajat tubihul makruh. Tadi ad-darurah tubihul muharramat. Perkara darurat akan menyebabkan kita boleh melakukan perkara yang haram. Ini pula al-hajat tubihul makruh. Hajat kita untuk melakukan suatu perkara akan menyebabkan makruh itu kita boleh buat. Contohnya yang para ulama sebutkan adalah minum. Minum asalnya adalah kita mestilah minum berdiri. Tetapi ada hadis itu masih lagi ada perbahasannya. Ada yang kata hadis tersebut hanyalah khas untuk Zam-Zam sahaja, yang Nabi SAW minum dalam keadaan berdiri. Tapi di antara ulasan para ulama adalah disebabkan Nabi minum air Zam-Zam tu dalam keadaan crowded, sesak maksudnya, menyebabkan Nabi berdiri. Sebab kalaulah Nabi duduk, mungkin Nabi SAW akan dilanggar ataupun tidak selesa boleh jadi jatuh. Jadi Nabi SAW minum dalam keadaan berdiri. Itu salah satu contoh. Minum berdiri hukumnya adalah makruh. Tetapi bila ada hajat, contohnya macam dekat shopping mall mungkin,
kan ada kadang-kadang orang berikan minuman percuma untuk dicuba, maka kalaulah keadaan itu sesak ataupun nampak ganjil kalau kita tiba duduk di tengah jalan, maka kita bolehlah minum dalam keadaan berdiri. Itu salah satu contoh makruh, disebabkan ada hajat kita boleh melakukan perkara makruh tersebut. Contoh lain disebutkan para ulama adalah memandang wanita. Memandang wanita, kita boleh sebutkan sekurang-kurang memandang wanita tanpa hajat ataupun tanpa keperluan, saya saja tengok banyak kali ataupun merenung, kita sebutkan sebagai makruh. Tetapi kalau kita nak pergi meminang contohnya, ataupun kita nak pergi merawat, maka hajat kita itu untuk merawat ataupun meminang, kena tengok wanita tersebut macam mana, hidungnya, matanya sepet, bulat, besar, kecil, muncung tirus hidungnya. Maka syariat mengizinkan untuk kita melakukan perkara makruh disebabkan ada hajat untuk melakukan perkara tersebut. Jadi ini perincian yang boleh kita katakan baru, tambahan daripada yang ke-15. Kita tahu bahawa perkara mudarat boleh menyebabkan kita melakukan perkara-perkara haram, tapi termasuk sekali adalah perkara makruh. Disebabkan kita berhajat, kita bolehlah melakukan perkara-perkara makruh tanpa dihukum makruh. Baik, itu kaedah yang ke-16. Perincian daripada kaedah yang ke-15 dan ke-16 ini juga menarik. Perkara yang kita katakan haram itu tidaklah boleh dibuat sewenang-wenangnya, tetapi kita mestilah memberikan kadar ketetapan supaya dia tidak begitu luas. Kita izinkan untuk sebahagian keadaan, untuk mengelakkan kemusnahan, untuk mengelakkan kebinasaan, untuk mengelakkan kepayahan. Tetapi dalam masa sama kita juga ada ruang yang kita kena bataskan supaya orang tidak buat secara sewenang-wenangnya. Inilah yang ditunjukkan ataupun perkara yang nak disebutkan pada kaedah yang ke-17. Wa kullu mahdhurin ma'ad darurah. Setiap perkara yang dilarang bersama dengan darurat itu, biqadari ma tahtajuhu ad-darurah, dibuat berdasarkan kadar darurat itu hilang ataupun hajat itu terangkat. Contohnya, katalah satu orang itu tak ada makanan dan cuma ada perkara yang haram sahaja yang ada depan, maka dia boleh makan benda tersebut dengan kadar menghilangkan kemusnahan diri dia. Maksudnya menghilangkan kelaparan. Kalau dia makan sikit, katalah dia cukup untuk makan 2-3 keping daging yang haram, daging khinzir contohnya, maka 2-3 keping itu adalah kadar yang syariat tetapkan, yang bila dia makan, darurat ataupun mudarat itu hilang. Dia tidak boleh ambil lebih daripada kadar yang menghilangkan darurat. Contohnya makan daging yang haram sampai kenyang, maka itu adalah dilarang. Dia termasuk sekali dalam keharaman. Contoh lain, katalah seorang itu nak pergi berubat, lain jantina contohnya, lelaki dan juga perempuan. Doktor adalah doktor perempuan, pasien pula adalah lelaki. Katalah kawasan mudarat itu adalah sekitar kawasan peha dia, maka tak boleh doktor itu buka tanpa hajat sampai kawasan alat sulit dia. Dia kena buka sampai kawasan yang dia berhajat untuk rawat. Itu yang kita panggil sebagai wa kullu mahdhurin ma'ad darurah. Darurat itu biqadri ma tahtajuhu ad-darurah, disukat dengan kadar menyebabkan darurat itu hilang ataupun hajat itu terangkat. Jadi dalam kes meminang tadi, dia tidak bolehlah apa hajat dia pergi meminang perempuan, apa hajat dia yang menyebabkan bila dia tengok kat perempuan itu dia punya jiwa melekat dan juga dia boleh kata, ya, saya setuju untuk nikah. Jawapannya adalah muka. Maka tak bolehlah pagi meminang nak tengok kawasan tangan sampai ke atas bahu. Benda tersebut still diharamkan. Jadi dalam kaedah ini kita balance di antara, ya, kita mengizinkan beberapa keadaan untuk dilakukan perkara yang haram ataupun perkara yang makruh, tetapi dia juga ada sekatan supaya orang tidak mengambil secara
sewenang-wenangnya. Baik, itu kaedah yang ke-17. Kaedah yang ke-18. Ini juga kaedah yang sangat penting untuk dibahaskan, terutama sekali bagi orang yang mempunyai syak ataupun ragu-ragu dalam jiwa dia. Kaedah yang ke-18, wa tarji'ul ahkamu lil yaqini fala yuzilu syakku lil yaqini. Tarji'ul ahkamu lil yaqini. Satu-satu hukum hakam akan kembali kepada asal keyakinan. Dan keyakinan itu pula tidak boleh dihilangkan dengan syak. Ataupun dalam kaedah yang lain berbunyi al-yakinu la yuzilu bisyak. Yakin tidak boleh dihilangkan dengan syak. Baik, sini perbahasan yang biasanya lazim disebutkan oleh asatidzah ataupun para ulama tentang pembahagian yakin. Yakin dapat dipecahkan kepada bukan yakin, kita panggil, yalah, untuk sampai kepada keyakinan itu dapat dipecahkan kepada 5. Satu kita sebutkan sebagai al-ilm. Ataupun terbalik kameranya. Adh-dhann. Kemudian kita ada asyak. Kemudian kita ada al-waham. Dan antara kita adalah al-jahl. Al-ilm, al-dhann, asyak, al-waham dan juga al-jahl. Yang diambil oleh syarak itu adalah al-ilm dan juga al-dhann. Syak, dia tidak boleh mengatasi ilm dan juga dhann. Dhann kat sini maksudnya dhann yang kuat. Ilm itu maksudnya kalau kita boleh pecahkan dalam bentuk peratusan, al-ilm itu boleh kata 90%, al-dhann itu adalah 50% dan ke atas. Syak itu adalah di antara dua. Kita tidak tahu bahawa benda tersebut boleh jadi betul ataupun boleh jadi salah. Itu maksudnya dalam keadaan syak 50-50. Al-waham lebih daripada itu, dan juga yang paling teruk sekali adalah al-jahal. Macam mana kita nak bagi contoh kepada benda ini? Katalah di antara perkara lazim yang berlaku biasanya kepada masyarakat adalah keraguan dalam melaksanakan satu perkara. Contohnya wuduk. Ada orang yang bila dia berwuduk, ataupun kita ambil contoh lain, buang angin lah contohnya, buang angin. Ada orang yang bila dia telah pun berwuduk, dia kadang-kadang timbul perasaan dalam jiwa dia itu, dia kata ini dah terbuang angin ataupun tidak. Katalah dia berwuduk daripada rumah dia, kemudian dia pergi ke masjid naik kereta. Dalam perjalanan dia rasa wuduk dia tu terbatal disebabkan dia terbuang angin. Maka kat sini bertembung di antara yakin dan juga syak, 50-50 tadi itulah. Al-ilm dan dhann itu termasuk satu kategori yang diterima syarak. Asyak, al-waham dan juga al-jahal, satu kategori yang kita kata kalau bertembung di antara dua tadi itu, dia akan, yang bawah tadi itu tidak diambil iktibar oleh syarak. Yakinnya adalah dia telah pun berwuduk, dia nampak depan mata dia sendiri, dia basah air wuduk, kemudian dia pakai. Syaknya adalah bila dia dalam perjalanan ke masjid, dia rasa ada something wrong yang menyebabkan, ada something yang menyebabkan wuduk dia tu terbatal. Maka kaedah ini sebutkan di antara yakin dan juga syak, bila bertembung, maka yakin itu tidak akan digugat oleh syak. Maka kalau dia tanya kita, apa hukum wuduk saya, masihkah sah ataupun tidak, dia kata saya telah pun berwuduk di rumah. Itu yakin, dia sendiri sebut saya telah pun berwuduk di rumah, cuma dalam perjalanan saya syak, ada something yang menyebabkan wuduk saya batal. Maka kita hukumkan bahawa wuduk tersebut masih lagi sah dan juga tidak perlu mengambil air wuduk yang baru. Jadi ini kaedah ini sebutkan al-yaqin la yazulu ataupun la yuzilu bisyak. Ataupun dalam contoh yang lain, dia tidak berwuduk,
asalnya dia tidak berwuduk, keluar daripada rumah dia tidak berwuduk, cuma dia teringat dia masuk ke toilet ataupun bilik air dan dia punya tangan, muka, rambut basah. Dia sampai ke masjid, dia dalam keadaan ragu. Dia kata tadi masuk toilet, dah wuduk ke belum? Tapi asalnya adalah, yakinnya adalah dia masih tak berwuduk. Maka bertembung di antara yakin tidak berwuduk dan juga dia teringat dia masuk toilet dan dia ragu, dia ada syak wuduk ke ataupun tidak tadi. Maka bila bertembung, dia kena ambil wuduk. Sebab yakinnya adalah dia tidak berwuduk, cuma ada syak yang dia itu berwuduk masa masuk ke tandas tadi. Maka ini kaedah yang sangat perlu untuk diberitahu kepada orang yang mungkin sentiasa timbul syak dalam amal ibadah dia. Kadang-kadang dalam solat ada orang tanya, kata saya rasa macam terkentut, kadang-kadang ada angin. Nabi SAW kata jangan kau keluar daripada saf solat, jamaah solat, melainkan engkau dengar bunyi dan juga dengar bunyi dan juga terhidu bau. Maksudnya bau dan juga bunyi itu adalah yakin. Syak itu adalah perasaan ragu, buang angin ataupun tidak. Maka kaedah ini sebut wa tarji'ul ahkamu lil yaqini, maka hukum akan kembali kepada yang yakin, yang kita rasa confident kita telah pun buat, dan benda yang syak itu akan terbatal. Baik, berikutnya kaedah yang ke-19, 20. Ini ada sedikit bersangkut paut tentang sikap ragu-ragu yang ada pada sebahagian orang. Syekh sebut wal aslu fi miyahin at-taharah wal ardi wath thiyabi wal hijarah. Asal hukum bagi satu-satu air yang kita jumpa tanpa ada bukti lain, contohnya kita nampak air itu ada macam gelap sikit, ada macam benda terapung sikit, benda tu tak ada, wal aslu fi miyahin, kita tengok air tu macam itu saja, hukum asalnya adalah taharah, suci dan juga boleh digunakan untuk menyucikan. Wal ardi, juga tanah, katalah ada orang bertanah dekat baju dia, ataupun dia rasa ragu-ragu, tadi terpijak tanah tu ada najis ke tidak. Ada orang macam itu. Ini ada sampai kadang-kadang tengok, lepas tu kadang ada yang kebiasaan sebagian orang suka cium baju terkena sikit air, dia cium baju ataupun pakaian sikit terkena tanah, dia suka cium hidung nak pastikan, dia syak sepanjang masa. Kaedah ke-19 ini sebut asal bagi miyahina, air, wal ardi, juga tanah, wathiyabi, baju itu, wal hijarah, dan juga batu, kesemua sekali hukum asal adalah at-taharah, iaitu suci. Maksudnya dia kekal keadaan suci, melainkan ada something, kita sebut sebagai dalam bahasanya, istilahnya adalah qarinah, ada something, petunjuk yang menyebabkan kita tahu bahawa keadaan berlaku sebaliknya, tapi hukum asalnya adalah suci. Dan Nabi SAW sebut innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai', asalnya adalah ma itu, air itu adalah suci, tidak ada yang menajiskannya sesuatu. Ini masih lagi ada perbincangan, tapi nak sebutkan kat sini adalah asalnya adalah suci. Baik, itu kaedah yang ke-19. Kalau ada yang ragu, kita sebutkan kaedah ini kat dia. Berbeza pula dengan bait yang ke-20. Wal aslu fil abda'i wal luhumi wan nafsi wal amwali lil ma'sumi. Dan asal bagi al-abda'. Al-abda' itu maksudnya kata lain bagi al-furuj, maksudnya alat sulit. Asal bagi alat sulit tidak boleh diceroboh. Dalam arti kata lain, zina itu adalah haram, menceroboh kehormatan orang, alat sulit orang, itu hukum asalnya adalah haram. Wal luhumi, daging, wan nafsi, jiwa kat sini maksudnya adalah
Jiwa orang asalnya kita tidak boleh apa-apakan, kita tidak boleh mudaratkan, kita tidak boleh tiba-tiba pergi tumbuk, ataupun kita tiba-tiba pergi rotan, ataupun kita pergi tampar yang tampar kat muka, haram seperti yang kita maklum. Asalnya adalah tidak boleh diceroboh. Alat sulit, daging, nafs wal amwal, harta orang asalnya adalah haram. Tidak boleh diceroboh lil maksumi, untuk orang-orang yang maksum. Maksum kat sini maksudnya orang-orang yang terpelihara dari syarat yang kita akan bahaskan nanti. Tahrimuha, sambung pada bait ke-21, asal ketiga-tiga benda, 1, 2, 3, 4 benda ini, tahrimuha adalah haram, hatta yaji al-hillu, melainkan ada qarinah ataupun ada nas syarak yang telah pun sabit kita boleh buat benda tersebut halal. Fafham hadakallah ma yumallu. Itu cuma nak bagi komplit bait syair itu, kita bahaskan sikit. Kita tahu bahawa menceroboh alat sulit orang itu adalah haram berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum li furujihim hafizun. Alat sulit itu asalnya adalah satu benda yang terjaga, melainkan ini kita sebutkan tadi, asalnya adalah al-abda', itu alat sulit itu adalah haram. Lain jantina ataupun sama jantina haram, tidak boleh diganggu gugat ataupun tidak boleh diceroboh, melainkan hatta yaji al-hillu, sehinggalah datang ada perkara yang menghalalkannya. Apa perkara yang menghalalkan untuk al-abda', ini alat sulit, adalah nikah. Seperti mana yang Nabi SAW sebutkan hadis riwayat Muslim, haqqu ma ufitum min asy-syuruti an tuwaffu bihi mastahlaltum bihil furuj. Hak yang paling baik ataupun sepatutnya kamu sempurnakan berupa syarat adalah hak yang menghalalkan al-furuj, maksudnya menghalalkan alat sulit. Asalnya seorang lelaki dan juga perempuan tidak boleh mengadakan hubungan sulit melainkan dengan nikah. Ini yang maksudkan dalam hadis ini. Cuma sini ada timbul perbahasan para ulama, apakah hukum asal bagi nikah? Apakah hukum asal bagi nikah? Apakah nikah itu asalnya adalah haram? Asal hubungan itu adalah haram sehinggalah datang akad itu, ataupun asalnya adalah boleh, al-jawaz ataupun al-halal. Cuma pandangan al-Imam Suyuti katanya adalah asalnya untuk kita pergi akad seseorang itu adalah haram, melainkan kita tahu bahawa syarat itu dipenuhi oleh orang tersebut. Contohnya dia itu bukan adik-beradik kita, bukan seseorang yang diharamkan, sehingga datang qarinah itu ataupun petunjuk itu, maka dia menjadi harus untuk kita nikahi. Asalnya adalah haram, melainkan datang qarinah yang menunjukkan kita boleh pergi. Sebagian para ulama kata, wallahu alam, ini yang zahirnya adalah asalnya adalah harus, melainkan ada dalil yang mengatakan kita tidak boleh akad untuk melakukan perkahwinan. Itu sedikit perincian tentang asal bagi akad nikah. Cuma pandangan Imam Suyuti kata benda tersebut adalah haram akad untuk seorang wanita, melainkan ada qarinah bahawa dia itu halal untuk dinikahi. Allahu a'lam. Baik, kemudian berikutnya adalah an-nufus, jiwa. Asalnya adalah tidak boleh untuk menumpahkan darah ataupun mencederakan seseorang, melainkan ada nas syarak yang orang tu buat, nas syarak izinkan untuk dia itu ditumpahkan darahnya ataupun ataupun diapa-apakan. Contohnya adalah hadis yang masyhur, la yahillu damu imri'in muslim illa bi ihdath thalath, tidak halal untuk ditumpahkan darah seorang muslim melainkan 3. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut adalah at-thayyibuz zani, orang yang berzina,
Orang yang berzina maksudnya adalah al-thayyib, janda yang berzina, ataupun duda pernah berkahwin, pernah dukhul melakukan hubungan intim, kemudian berzina, darahnya itu halal untuk ditumpahkan. Wan nafsu bin nafsi, orang bunuh orang dalam hukum qisas boleh boleh ditumpahkan darahnya ataupun boleh dibunuh. Wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, adalah orang yang meninggalkan agama dan juga memecah belahkan jamaah. Dalam arti kata lain adalah murtad. Cuma kat situ ada satu yang terlepas, itu al-luhum, an-nafs al-luhum. Asal makanan, mungkin orang tertanya-tanya, kenapa Syekh masukkan al-luhum kat situ? Sedangkan asal bagi satu-satu makanan adalah haram, melainkan ada asal satu-satu makanan adalah halal, melainkan ada dalil mengharamkan. Contohnya macam pengharaman khinzir, ataupun binatang yang tidak disembelih dengan cara syarak, bangkai, darah. Tapi asalnya daging itu sendiri adalah haram. Ini maksudkan kat sini al-luhum ini bukanlah daging yang kita makan. Betul, daging itu kita boleh sebutkan daging, satu-satu benda, zat itu boleh jadi haram disebabkan satu-satu benda itu boleh jadi haram disebabkan dua perkara. Satu, zat benda tersebut adalah haram. Contohnya macam khinzir kita sebutkan tadi, bangkai, itu asalnya adalah haram. Ada satu pula kategori makanan yang memang halal, tapi cara untuk mendapatkannya itu adalah haram. Jadi dimaksudkan dalam kes ini al-luhumi wal aslu fil abdai wal luhumi, maksudnya adalah daging orang yang kita pergi ambil. Itu maksudnya tak boleh. Kita sebutkan sekali lagi, haram makanan itu boleh jadi makanan itu secara zatnya syarak haramkan. Tetapi ada satu lagi kategori yang makanan itu halal pada asalnya, tetapi kita ambil dengan cara yang haram. Maka itu yang dimaksudkan kat sini al-aslu fil abdai wal luhumi. Maksudnya kita pergi ambil orang punya daging lembu contohnya, kita pergi sembelih atau kita pergi curi makanannya, maka itu asalnya adalah haram. Ataupun boleh jadi juga seperti mana yang Syekh ni sebutkan, binatang asalnya itu adalah haram. Binatang itu asalnya halal untuk dimakan. Akan tetapi kalaulah binatang itu tidak disembelih dengan cara yang halal, maka dia juga turut menjadi haram. Jadi ini yang dimaksudkan wal aslu fil abdai wal luhumi wan nafsi wal amwali. Dan yang keempat, iaitu hak harta benda orang itu adalah haram lil ma'sumi. Lil ma'sum kat sini adalah untuk maksum. Siapakah yang dimaksudkan dengan maksum? Maksum ini adalah orang yang terpelihara. Kaum muslimin tidak boleh diceroboh hartanya. Kaum kafir yang mempunyai perjanjian dengan kaum muslimin juga termasuk di kalangan maksum, maksudnya tidak boleh diceroboh hartanya. Dan satu-satunya cara untuk kita menghalalkan harta, kalau tadi nafs adalah dengan qisas, contohnya perempuan ataupun lelaki yang telah berkahwin kemudian berzina, al-abda' halal dengan cara pernikahan. Manakala harta ini pula satu-satunya di antara caranya adalah ar-ridha, seseorang itu reda untuk melepaskan hartanya, sama ada melalui akad jual beli. Dia kata saya jual, saya rela untuk harta ini berpindah milik, maka dia tidak menjadi haram. Ataupun pemilik asal harta tersebut reda untuk memberikan, kata ini ada pokok mangga saya, siapa nak pergi makan boleh makan, pergi ambil sendiri dan makan. Maka itu adalah cara untuk menghalalkan harta. Asalnya adalah haram, tapi dia boleh diambil dengan cara reda daripada orang ataupun pemilik harta. Maksum kita sebutkan tadi, kategori yang pertama adalah Muslim, yang kedua adalah Zimmi, maksudnya tak boleh ambil hak harta semua orang Islam. Kemudian Az-Zimmi juga tidak boleh. Al-Mu'ahad
al-mu'ahad, yang kita ada perjanjian. Az-zimmi, apa beza az-zimmi dengan al-mu'ahad? Al-mu'ahad, az-zimmi adalah kafir yang berada pada kita sebutkan kafir yang berada pada daerah Islam, yang dia itu di bawah protection negara Islam. Manakala al-mu'ahad pula ni adalah dia tidak berada dalam protection kerajaan Islam, tapi dia membentuk satu perjanjian dengan negara Islam, maka mereka itu juga tidak boleh diceroboh. Dan juga satu lagi kategori al-ma'sum, tadi kita sebut sikit perincian tentang al-ma'sum, adalah al-musta'man. Al-musta'man kat sini maksudnya adalah dia bukan orang Islam, dia kafir, dia tidak termasuk sebahagian daripada zimmi, dan juga dalam masa yang sama dia bukan berada pada perjanjian damai dengan kaum muslimin, tetapi dia itu musta'man, maksudnya dia diberikan keamanan. Contohnya, ada orang datang ke negara kita ni, dia bukan zimmi, dia bukan mu'ahad, tapi dia datang untuk berniaga ataupun dia datang untuk melancong, maka dia juga termasuk dalam kategori orang yang tidak boleh diambil hartanya. Kalau zaman dulu mungkin tidak ada pelancong, adalah rusul, utusan perang. Ya, dia bergaduh dengan kaum muslimin, negara kaum muslimin bergaduh ataupun berperang, lebih tepatnya berperang dengan negara tersebut, maka utusan perang itu tidak boleh diambil hartanya ataupun tidak boleh dibunuh nyawanya. Itu termasuk dalam al-ma'sum. Baik. Dia kata tahrimu hatta yaji al-hillu, kesemua benda ini adalah haram sehinggalah al-hil, ada satu perkara yang halal menyebabkan benda yang haram ini dibenarkan syarak. Baik. Berikutnya, bait yang ke-22 adalah bait berkenaan dengan adat, custom kita panggil, ataupun kebiasaan masyarakat. Disebutkan pada bait yang ke-22, wal aslu fi adatina al-ibaha hatta yaji'a sariful ibaha. Asal bagi adat kita, adat Melayu ke, adat Jawa ke, adat Sabah, Sarawak, adat macam-macam bangsa, itu asalnya adalah al-ibaha, asalnya adalah harus. Ini berbalik semula kepada kaedah yang lebih umum, al-aslu fil asya'i ibaha, asal bagi suatu perkara, terutama sekali bab duniawi dan juga bab muamalat, itu adalah ibaha. Termasuk dalam bab muamalat duniawi itu adalah adat yang masyarakat setempat terima. Bahkan adat ini kadang sedikit sebanyak dia mempengaruhi agama. Kalau dalam bab kita panggil sebagai muru'ah dalam periwayatan hadis, seseorang itu akan dikritik dari sudut al-adalah, dari sudut kepribadiannya, bila dia tidak mengikut ataupun turut mengikuti adat setempat, kerana menyebabkan cacat pada dia punya marwah, kita panggil marwah, maka ada menimbulkan sedikit kecacatan pada adalatul ruwat, pada keadilan perawi. Ya, ada sedikit kesan, itu mungkin pada perbincangan lain. Cuma saya nak sebutkan adat kat sini, dia sedikit sebanyak ada pengaruh agama. Kita akan sebutkan nanti. Wal aslu fi adatina al-ibaha, asal bagi adat kita adalah ibaha, adalah harus, hatta yaji'a sariful ibaha, sehinggalah ada dalil yang mengatakan bahawa adat ataupun perbuatan yang lazim pada setempat itu adalah haram. Baik, adat kat sini dapat kita ada satu adat yang kita panggil sebagai al-adat al-muhakkamah, adat yang menjadikan penentuan hukum. Saya nak bagi contoh. Contoh yang terdekat mungkin adalah meminang dalam Melayu
yang ada keluarga datang, kemudian ada sesi ta'aruf dalam satu majlis, itu adalah adat yang tidak dilarang selagi mana dalam majlis tersebut tidak ada satu perkara yang diharamkan syarak. Contoh lain adalah adat dalam bab mahar. Contohnya mahar bagi wanita, kita tahu mahar ini wajib diberikan kepada wanita oleh suami yang berkahwin dengan wanita tersebut. Suami wajib untuk memberikan mahar. Mahar ini dapat kita kategorikan kepada dua bahagian. Para ulama sebutkan, satu adalah mahar musamma, mahar yang disebutkan. Satu lagi mahar mithil, mahar sebanding. Yang terpakai dalam adat itu adalah mahar mithil. Musamma ini contohnya seorang lelaki meminang seorang wanita, dan wanita tersebut secara eksplisit, secara terang kata, saya nak mahar sebanyak RM5,000, maka itu adalah mahar musamma. Tapi ada sebahagian wanita ataupun kaum keluarga wanita yang mungkin agak malu ataupun segan sampai ke sudah tidak menyebutkan mahar berapa yang dia nak minta lelaki itu berikan kepada bakal pasangan. Maka kat situ kita sebut mahar mithli, mahar sebanding. Jadi menurut kita akan tengok wanita tersebut tak sebut, jadi kita akan bandingkan wanita itu nilainya berapa. Bukan nak kata kita memberikan nilai kepada wanita RM300, tapi untuk mahar, untuk wanita seperti dia itu adat setempat biasanya bagi berapa. Contohnya kalau SPM, kalau mahar, ini contoh saja, mungkin SPM RM1,000. Mungkin yang graduate daripada universiti telah pun bekerja mungkin RM5,000. Ataupun dia itu ada status yang mungkin dipandang ataupun dihormati oleh masyarakat untuk status seperti mungkin datuk ataupun datin seperti ini, mungkin dia punya mahar paling kurang RM10,000. Maka syarat tidak tetapkan benda tersebut, tetapi adat mengambil peranan ataupun mengambil tempat untuk menentukan. Yang kini kita sebutkan banyak kali, kaedah fiqhiyah ini, kawaid fiqhiyah ini memberikan kita cara untuk bertindak. Bukanlah ibadah dalam ibadah mahdah yang strict, tetapi dalam ibadah dalam bentuk muamalat sesama manusia, amal sesama manusia. Bukan ibadah yang khusus yang solat 5 waktu, saum, itu dia strict. Tapi tahu macam mana untuk bermuamalah dengan manusia berdasarkan kaedah ini. Ya, kita raikan mahar mithli itu salah satu contoh adat yang muhakkamah yang dipakai. Jangan pula kita kata saya minta RM5,000, kita letaklah RM5,000 untuk wanita sebanding. Kita kata bantah, tidak ada nas syarak. Tak, sebenarnya benda tersebut memang tidak ada nas syarak, tetapi berdasarkan adat yang syariat iktiraf untuk guna pakai untuk sebahagian bab yang begitu luas yang tidak ditentukan, maka ya, kita terima. Contoh lain, katalah kalau orang kata asyik-asyik kahwin, nikah, sebagian budak-budak muda suka, kita ambil contoh lain. Katalah orang tu bernazar, dia kata saya bernazar, ini nazar yang tak betul, tapi sebagai contoh saja, saya bernazar untuk tak makan ikan. Saya bernazar untuk tak makan daging selama sebulan lah contohnya. Ini nazar yang batil, tapi katalah dia bernazar, saya bernazar untuk tak makan daging selama sebulan disebabkan sekian. Jadi bila dia bernazar, tiba-tiba dia makan, kita tengok kawan tu dia makan ikan. Kemudian kawan yang dengar kata, tadi engkau dengar engkau bernazar untuk tak makan daging. Dia kata, ya, aku bernazar untuk tak makan daging. Ni engkau makan daging ikan. Dia kata, engkau faham macam mana? Aku ingat engkau makan, kata tak makan daging. Daging itu termasuk semua jenis daging, daging udang, daging ketam, daging sotong. Dia panggil daging, maksudnya isi. Aku ingat engkau maksudkan engkau cuma makan sayur, buah-buahan saja. Tak, tapi adat setempat sebut, adat kita lah yang kat Melayu ni, dekat Malaysia ni, bila kita sebut daging biasanya merujuk kepada daging lembu. Bahkan ayam, walaupun isi ayam itu
orang panggil daging ayam, tapi bila kita sebut daging, maka ada setempat kita kata daging itu adalah daging lembu ataupun kerbau dan seumpama dengannya. Maka ini termasuk adat muhakkamah. Kalau dia kata saya bernazar untuk tak makan daging, maka daging pada fahaman kita, adat kita, daging itu adalah daging lembu. Ya, dia boleh makan daging ikan, daging ketam, daging ayam, tak termasuk daging. Itu adat yang memberikan sedikit sebanyak hukum pengaruh dalam hukum syarak. Dia tak menjadi penentu, tapi dia membantu untuk perkara yang syarak tidak tetapkan, bilangan contohnya, nilai, maka adat terpakai dan tidak menjadi larangan syarak. Baik, berikutnya. Yang ke-23. Walaysa masyru'an minal umur ghairul ladhi fi syar'ina madhkur. Walaysa masyru'an, satu-satu perkara itu tidak akan menjadi satu-satu syariat. Walaysa masyru'an, tidak menjadi syariat, minal umur, satu-satu perkara, ghairul ladhi fi syar'ina madhkur, yang mana perkara tersebut tidak disebutkan dalam syariat kita sebagai syarak. Dalam arti kata lain, apa yang syarak kata sebagai syarak, apa yang syarak kita sebut sebagai ibadat, maka kita terima sebagai ibadat. Dan apa perkara ataupun bentuk amalan yang syariat kita kata tidak menjadi syariat ataupun tidak menjadi ibadat, maka kita tolak benda tersebut sebagai ibadat ataupun syarak. Ini memberikan satu fahaman kepada kita, hukum asal bagi satu-satu ibadat itu adalah dilarang. Hukum asal bagi satu-satu ibadat itu adalah dilarang, melainkan syarak kita ataupun ada panduan daripada Al-Quran ataupun As-Sunnah ataupun hadis Nabawi yang kita tengok benda tersebut menjadi syarak ataupun benda tersebut menjadi ibadah. Jadi katalah ada orang tiba-tiba kata benda ini adalah benda yang bagus, aku nak solat setiap hari pada pukul 12. Kita katakan ini solat apa? Solat ibadah yang niat ikhlas kepada Allah Ta'ala, tetapi aku nak solat setiap pukul 12. Namanya apa? Solat pukul 12. Maka benda tersebut adalah perkara yang haram kalau dilakukan, kerana dia akan membuka ruang-ruang kepada agama ini ditokok tambah. Maka kaedahnya kita sebutkan walaysa masyru'an minal umur ghairul ladhi fi syar'ina madhkur. Kerana dalam bab ibadat, dalam bab syarak ini hukumnya kita panggil sebagai tauqifiyah. Tauqifiyah daripada perkataan waqaf, terhenti apa? Terhenti dengan kehendak nas. Kalau nas kata begitu, begitulah. Kalau nas kata benda itu bukan syariat, maka kita kata benda tersebut bukan syariat. Baik, kat sini ada sedikit perincian bagaimana tauqifiyah itu berlaku. Ada lebih kurang 1, 2, 3 4, 5, 6. Ada 6 lebih kurang yang kita kena ikut syariat. Satu adalah sebab. Yang dua adalah jenis. Yang ketiga adalah kadar. Yang keempat adalah bentuk. Yang berikutnya adalah makan, maksudnya tempat. Yang terakhir adalah zaman, maksudnya adalah masa. Kesemua benda ini sebab, jenis, kadar, bentuk, tempat dan juga masa mesti ikut syariat totally 100%. Tidak boleh ditokok tambah. Agama ini sebenarnya mudah. Apa yang menjadi syariat kita kata syariat. Apa yang tidak menjadi syariat kita kata ini bukan syariat. Tidak perlu ditokok tambah. Dia hanya menambahkan beban yang bukan pada tugas manusia untuk menentukan hukum syarak. Hukum syarak itu adalah 100% hak Allah Subhanahu Wa Taala yang mana manusia ini kena follow saja. Baik, kita ambil satu contoh pada setiap satu. Kita ambil
Sebab bila Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan solat zuhur, kita solat zuhur, apa sebab untuk kita melaksanakan solat zuhur wajib, maksudnya fardu? Sebabnya adalah berlaku gelincir matahari, tengah ke atas, kemudian berlaku gelincir matahari, maka itu menjadi sebab untuk solat zuhur. Maka bila ada sebab, kita juga kena lakukan perintah sebut berdasarkan sebab. Kita wajibkan puasa pada bulan yang tidak wajib. Kita puasa Ramadan wajib disebabkan bulan Ramadan itu sendiri. Tiba-tiba kita nak wajibkan puasa sebabnya masuk bulan Zulkaidah, wajib puasa sebulan, dan sebab itu tidak mengikut syarat, maka kita katakan benda tersebut menyalahi kaedah. Kemudian kita sebutkan jenis. Sebab kena ikut sebab. Kalau ibadah tersebut berkaitan dengan sebab, kita kena follow sebab. Kemudian yang kedua adalah jenis. Kalau ibadah tersebut berkaitan dengan jenis, maka kita juga kena follow jenis yang ibadah tersebut iktiraf sebagai ibadah. Contoh yang paling terdekat adalah ibadah korban yang akan datang dalam beberapa hari lagi, beberapa minggu lagi. Jenis, katalah orang tersebut kata, aku nak buat korban jenis pula ayam. Mungkin sebab daging ayam ini isinya sikit, aku nak korban lebih kurang 1000 kilo. Apakah korban dia itu menjadi sah ataupun diiktiraf syarak? Jawapannya adalah tak, kerana syarak tetapkan jenis binatang yang boleh dibuat korban adalah kategori al-an'am, kambing, lembu, kerbau, unta. Ini kategori yang syarak kata jenis ini boleh dilakukan korban. Ayam, arnab, ikan contohnya, kalau ada orang buat korban ikan, benda tersebut dia buat baru banyak pun ataupun menyamai timbangan kilo dengan al-an'am itu, tetap tidak diiktiraf syarak, kerana syarak kata itu bukan yang kami mahu jenis. Jadi dalam tauqifiyah itu, yang syarak kata kena buat seperti itu, satu kita sebutkan sebab kena ikut, yang kedua adalah jenis kena ikut, dan yang ketiga kita sebutkan adalah kadar juga kena ikut. Kadar bilangan solat zuhur 4 rakaat. Tiba-tiba orang tu naik syekh, mungkin semangat, hari tu dia mimpi, mungkin malam tu dia mimpi something menyebabkan dia insaf, tiba-tiba solat zuhur dia pergi tambah 5 rakaat, solat subuh dia pergi tambah 3 rakaat. Benda tersebut dia tambah macam mana sekalipun, baik macam mana sekalipun pada pandangan dia, maka syariat tetap kata benda tersebut tidak ada iktiraf, kerana kadar juga kena ikut syarak. Syarak kata kadarnya inilah, tidak berlebih kurang. Zakat contohnya ada kadar tertentu. Zakat fitrah, zakat harta 2.5% daripada kena cukup haul dan sebagainya, benda tersebut kena diikut. Baik, yang keempat dalam kategori ini yang kita nak buat syariat, yang kita kena ikut juga adalah al-hay'ah wal kaifiyah, tata cara bagaimana untuk melaksanakan benda tersebut. Solat contohnya, kita tahu setiap rakaat itu mengandungi 2 kali sujud. Satu rakaat 2 kali sujud, tiba-tiba dia tambah pula sampai 5 kali sujud, 2 kali duduk di antara 2 sujud, benda tersebut tertolak. Makan kat sini Melayunya adalah tempat. Contoh adalah ibadah haji yang ditetapkan tempatnya mesti dilaksanakan dekat Baitullahil Haram. Maka kalau ada orang tiba-tiba angkat Kaabah itu, pasang dekat Gombak contohnya, pasang dekat mana-mana, dekat Selangor ke dekat Sabah ke apa, dan orang pindah daripada tawaf, mengerjakan haji ataupun tawaf, pindah dekat tempat tersebut, tetap tidak diiktiraf oleh syarak, dan kita boleh hukum bahawa ibadah dia itu tidak sah, sebab kena ikut tempat. Tawaf kena dibuat di tempatnya, sa'i dibuat di tempat sa'i, Safah dan juga Marwah, ulang alik. Bilangannya 7, kena ikut 7, bukan 7 sekali patah balik. 7, 1 pergi,
2 patah balik, 3 pergi, 4 patah balik, itu. Dan yang terakhir dalam bab kategori ini, sebelum kita berhenti rehat sekali lagi, untuk 1 jam kita akan berhenti 1 jam 1 jam, adalah az-zaman, adalah masa. Masa juga kena ikut ketetapan syarak. Solat duha tidak boleh dikerjakan selepas waktu zuhur. Solat witir ini dalam keadaan asalia, walaupun boleh diqada, tapi orang tu tak boleh buat saja-saja solat witir pada waktu asar contohnya. Begitulah ke 6 perkara ini termasuk dalam kategori masyru' yang kita termasuk dalam kategori apa yang syariat kata kena ikut kalau nak buat satu-satu ibadah ataupun kena buat satu-satu amalan. Kita ulang sekali lagi, 1 sebab, yang kedua adalah jenis kena ikut, yang ketiga adalah al-qadar, bilangan ataupun kuantiti je kena ikut, yang berikutnya yang keempat adalah tata cara melaksanakan, kena ikut, follow satu-satu. Kalau tak ikut maka kita boleh hukum. Sekali lagi, ini salah satu kebaikan ataupun kepentingan untuk kita belajar kaedah qawaid fiqhiyah ini. Kita boleh berikan hukuman setidak-tidaknya pada perkara yang mudah. Contohnya macam ini, tak ikut, kita kata ibadah tersebut tak sah, makan dan juga zaman. Jadi untuk sesi yang kedua ini sampai sini sahaja dulu. InsyaAllah kita berehat lebih kurang sekali lagi 5 minit untuk mungkin ada yang nak minum dan sebagainya. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.